Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita kembali dalam kelas matematik kita. Okay, seterusnya kita pergi kepada tajuk yang baru, iaitu penyelesaian masalah dan tajuk koordinat, nisbah dan juga kadaran. Okey, kita lihat situasi yang pertama. Yang berikut ialah kedudukan dan harga 5 jenis barang elektrik. Nampak ni ada 5 jenis. 1, 2, 3, 4, 5 ni kedudukan dia. Okey, dan dinyatakan di sini ada maklumat dia dalam jadual, iaitu barang, harga, periuk nasi RM160, televisyen RM1000, 750, setereka RM110, pemanas air RM220, peti sejuk RM1800. Ayub membeli 2 barang elektrik dan membayar RM2020. Nyatakan barang yang dibeli dan koordinat barang itu. Jadi di sini dinyatakan Ayub membeli 2 barang elektrik dan membayar RM2020. Nyatakan barang yang diberi dan koordinat barang itu. Jadi untuk menyelesaikan situasi ataupun masalah ini, yang pertama sekali ialah kamu kena fahami soalan. Nampak ya? Harga 2 barang RM2020. Okay, dia ada 2 barang dan harganya, jumlah harganya adalah RM2020. Nyatakan 2 barang itu dan koordinatnya. Ini soalan dia. Okey, fahamkan betul soalan dia. Yang kedua adalah fikir cara. Jumlahkan mana-mana 2 barang berharga RM2020. Kemudian yang kedua adalah lihat paksi X diikuti paksi Y untuk menulis koordinat 2 barang itu. Okey, sekarang ni daripada lihat maklumat di sini, kamu kena tambahkan 2 barang untuk dapat nilai dia adalah 2020. Okey. Okay, dah dapat jumlah dia, baru kamu tengok paksi X ni dan juga paksi Y di sini. Okey, jadi kita lihat yang pertama, kita nak selesaikan dia. Okey, televisyen. Kita ambil televisyen. Televisyen RM1750 dan juga kita gabungkan sekali ataupun kita tambahkan, jumlahkan dia dengan pemanas air berharganya RM220. Bila kita jumlahkan dia, dia dapat RM1970. Adakah dia sama dengan 2020? Tidak sama. Jadi ini bukan. Yang kedua adalah kita ambil pula peti sejuk. Okey, peti sejuk RM1800 dan juga pemanas air 220. Jadi bila kamu jumlahkan, kamu akan dapat 2020. Jadi sama tak dengan soalan dia? Sama. Bila sama, kita dah dapat harga dia dan kita dapat 2 barang dia. Sekarang ni kita nak tahu koordinat dia. Koordinat dia yang mana? Jadi kita lihat peti sejuk dulu. Okey, di manakah koordinat peti sejuk? Peti sejuk di sini. Jadi apa koordinat dia peti sejuk? 4. Kita lihat paksi X dulu. Ni X, kemudian ke bawah kita sebut Y. Jadi 4 dan 2. Lihat di sini, peti sejuk adalah 4, 2. Buat sederhana ni. Ni peti sejuk. Manakala koordinat pemanas air pula, mana pemanas air? Pemanas air adalah di sini ya. Ni peti sejuk, ni pemanas air. Jadi 5, 4. Jadi ni 5, 4. Boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Okey, untuk situasi yang seterusnya, di sini kamu nampak di sini, saya tukar dia kepada laser pointer. Halim membeli sebiji durian berjisim 1 kg. Okey. Reka pula membeli sebiji durian berjisim 5 kg, lebih daripada jisim durian Halim. Apakah nisbah jisim durian Halim kepada jisim durian Reka? Okey, dia nak tahu nisbah pula. Okey, ini situasi melibatkan ataupun masalah melibatkan nisbah. Okay. Macam biasa, kita kena fahami soalan dahulu.
Apa kehendak soalan, apa yang soalan nak. Jadi jisim durian halim ialah 1 kg. Okey, itu maklumat dia. Jisim durian reka ialah 5 kg lebih daripada jisim durian halim. Kemudian cari nisbah jisim durian halim kepada jisim durian reka. Jadi 3 ini, soalan dia bawah cari nisbah dan dia bagi maklumat ada 2 maklumat di sini. Ini yang kamu kena fahamkan betul. Bila dah faham, dah tahu okey dia nak cari jumlah, dia nak cari nisbah. Okey, kita pergi kepada cara kita nak selesaikan. Kita fikir cara dulu. Fikir cara ini yang kamu kena buat yang matematik, ya. Okey. Jadi jisim durian halim adalah 1 kg. Jisim durian halim ialah 1 kg. Nampak ni? Ni 1 kg. Jisim durian reka lebih 5. Lebih 5 maksud dia apa? Okey. Kalau dalam ini dia buat macam ni kan. Tapi lebih 5 kalau kita faham, bila lebih ini maksud dia adalah tambah. Okey, kerana operator maksud dia adalah tambah. Tambah berapa? Tambah 5 kg. Okey. Jadi kalau kita melukis, dia akan nampak bayangan macam ni. Kalau kamu boleh faham, guna cara macam ni lebih bagus lah. Okey. Ini sama 1 kg, dia lebih 5. Jadi maksud dia 1 kg tambah 6 kg, 5 kg dia akan dapat. Reka punya adalah 6 kg. Kemudian baru dia nak nisbah. Ingat nisbah. Nisbah, ni nisbah dia jawapan dia. Nisbah halim. Halim 1 dan reka adalah 6. Jadi 1 nisbah 6. Jadi nisbah jisim durian halim kepada jisim durian reka ialah 1 nisbah 1 kepada nisbah 6. Okey? Boleh? Okey. Kita lihat di sini contoh bawah ni. Ni kuis. Saya tukar ni. Reka membeli sebiji cempedak juga. Gambar menunjukkan jisim durian dan cempedak yang dibelinya. Nyatakan nisbah jisim cempedak kepada jisim durian itu. Okey, dia ada durian dan dia ada cempedak. Sekarang ni, durian berapa? Durian adalah 1 kg. Okey, durian ialah 1 kg. Sekarang ni, cempedak berapa? Cempedak kena berapa? Bila durian 1 kg, cempedak ni 7 kan? Jadi kamu kena tolakkan dia. 7 kg tolak 1 kg. Jadi kamu akan dapat cempedak adalah 6 kg. Sorry. Alamak. Ini durian, sorry. Ini durian reka, sorry Saya ingatkan halim tadi ya. Reka 6 ni, 7 kg. Tolakkan dengan 6 kg. Jadi kamu akan dapat jisim cempedak adalah 1 kg. Okey. Jadi kamu akan dapat bila 1 kg dia akan jadi nisbah dia 6 nisbah 1. Boleh? Apa ni? Katakan jisim cempedak kepada terbalik. Terbalik 1 nisbah 6. 1 nisbah 6. Okey. Sebiji durian, jisim durian. Jisim durian dan cempedak dia belinya. Jadi 1 nisbah 6. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada muka slide seterusnya. Okey. Harga buku latihan di 3 buah kedai adalah seperti yang berikut. Okey, buku A, kedai buku B, kedai buku C ni harga dia lah. Kamu boleh harga di sini, harga dia di sini, harga di sini. Adira hendak membeli 12 buah buku latihan. Kedai manakah yang akan dipilihnya? Berikan alasan. Okey, jadi bila macam ini, dia nak apa? Dia nak kadaran. Dia nak kadaran. Bila kadaran, di mana yang video saya sebelum ni, kadaran maksud dia nak nilai bagi 1. Jadi operasinya adalah bahagi. Jadi kita lihat di sini. Untuk kedai A kita bahagikan, kita akan dapat nilai bagi 1 buku adalah RM1 dan 20 sen. Kemudian bila kita darabkan dengan 12, kita akan dapat RM14 dan 40 sen. Yang kedua pula, RM bila kita bahagikan adalah RM1 dan 30 sen. Bila kita darabkan, kita akan dapat RM15 dan 60 sen. Manakala kedai C RM1 dan 10 sen, kita darabkan, kita akan dapat RM13 dan 20 sen. Jadi jawapan dia mana? Kedai buku C yang paling murah sebab dia hanya RM13 dan 20 sen.
sen. Okey, yang ni kamu boleh buat kemudian lah. Bolehkah kita kira dengan cara ini? Bincangkan. Bolehkah kita kira dengan cara ini? Kedai buku A 3 darab RM4 dan 80 sen. Kedai buku B 6 darab RM2 dan 60 sen. Kedai buku C 4 darab RM3 dan 30 sen. Boleh tak kita kira macam ni untuk dapat jawapan yang mana lebih murah? Okey. Kalau saya, kita bincang, kamu fikirkan sendiri, nanti tulis dalam ruang komen. Boleh ke tak boleh? Sesuai ke tak sesuai? Okey. Seterusnya kita pergi kepada latihan. Okey, ini latihan koordinat lah. Okey, Sarta Kartes menunjukkan barang, kita tukar pada ni. Sarta Kartes menunjukkan barang yang dijual di kedai Go. Harga barang pula dinyatakan dalam jadual. Okey, ni harga barang ni. Okey, harga barang sini. Jadi dia tanya, A, nyatakan koordinat bagi bola dan 2 adalah kedai mainan. Okey, jadi di sini mana bola? Bola di sini. Jadi berapa koordinat dia bola? Kita baca X dulu, kemudian baru kita baca Y. Jadi bola adalah 2, 0. Okey, manakah kita mainan? Kita mainan di sini. Okay, kita baca X. X dia adalah 5. Kemudian Y dia adalah 4. Jadi 5, 4. Okey, seterusnya. Amalina membeli barang yang berada di koordinat 0, 2, 3, 5 dan 2, 3. Hitung jumlah bayarannya. Okay, jadi nak tahu barang apa? 0, 5 adalah bola. Okay, kita tik dulu. 3, 5. 3, 5 adalah buku. Dan 2, 3. 2, 3 adalah beg. Jadi nak tahu hitung jumlah barang. Jadi kita dah buat macam mana? Kita kena kira bila jumlah ini adalah, saya tulis sini, saya tarik sini. Bila jumlah, kamu nampak jumlah dia adalah operasi tambah. Okay. Jadi bila kita dah tahu tambah, kita masukkan nombor. Kita masukkan nombor yang terlibat. Jadi yang pertama RM 24. Kemudian yang kedua adalah RM 8 dan 50 sen. Dan yang ketiga adalah RM 6. Jadi kita guna operasinya adalah tambah. Jadi bila kita tambahkan, kita akan dapat sini 5, sini akan dapat 18, sini akan dapat 3. Jadi jawapan dia adalah RM RM38, RM 38 dan 50 sen untuk jumlah dia. Boleh? Okey. Seterusnya. Okey, gambar menunjukkan seekor kucing peliharaan Syahir. Syahir memelihara lebih 3 ekor kucing berbanding Chan. Chan memelihara lebih 3 ekor kucing berbanding Syahir. Apakah nisbah bilangan kucing Syahir kepada bilangan kucing Chan? Okey, kita lihat di sini. Syahir ada seekor. Okey, bila kita nak keluarkan dia lah, kita tahu bahawa Syahir ada seekor kucing. Sekarang ni Chan pula. Chan ada berapa? Chan ada lebih 3. Chan ada 1. Kemudian Chan ada lebih 3. 1, 2, 3. Jadi berapa Chan punya? Jadi kita convert dia kepada nombor. Saya ada 1. Chan ada 4. Jadi jawapan dia, nisbah kucing saya 1, nisbah kepada 4. Itu saja. Okay, untuk nisbah sangat senang lah. Sangat ringkas pengiraan dia. Okey, seterusnya. Okey, jadual menunjukkan panjang papan yang dicat dengan warna biru dan warna hijau. Okey, ni warna biru dan ni warna hijau. Okey, warna biru dia bagi 1 meter. Warna hijau dia bagi 200 cm lebih daripada papan yang dicat biru. Nyatakan nisbah panjang papan biru kepada panjang papan hijau. Okey, 1 meter 200 cm. Jadi kita buat 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Okay, jadi kalau biru, kita sini biru adalah 100 cm. Okay. Kemudian kita buat merah. Hijau. Hijau adalah 100. Dia lebih 200 100
dan 100. 100 tambah 100 ni adalah 200 cm. Jadi maksudnya dia lebih 200 cm. Jadi berapa biru? Okey, biru kita convert dia kepada, kita tukarkan dia per 1 meter. Jadi 100 1 meter dia akan jadi 1 biru. Kemudian hijau pula kita convert dia akan jadi 1, 2 dan 3. Jadi 3. Jadi jawapan dia adalah 1 nisbah 3. Itu sahaja. Cara yang ni yang lebih senang. Dia lebih 200. Boleh? Okey, seterusnya untuk situasi ataupun soalan yang terakhir lah. Okey, Victor memandu keretanya dengan kelajuan yang sama sejauh 240 km dalam tempoh 3 jam. Berapakah jarak yang dilaluinya dalam tempoh 5 jam dengan kelajuan yang sama? Okey, ini selingan. Okey, sekarang ni dia nak tahu, dia memandu, maklumat dia memandu kereta dengan kelajuan yang sama sejauh 240 km dalam tempoh 3 jam. Berapakah jarak yang dilalui dalam tempoh 5 jam? Jadi ini apa? Ini adalah kadaran. Bila kadaran, kamu kena ingat operasi asal dia adalah bahagi, kemudian darab. Yang pertama mesti bahagi. Kenapa? Sebab kita nak tahu nilai bagi 1. Satu apa? Kalau sini jam lah. Jadi 1 jam. Jadi cara dia adalah 240 km bahagikan dengan 3 jam. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 80 km untuk 1 jam. Okey, selesai yang ni. Kita dapat nilai 1. Sekarang ni kita nak tahu nilai bagi 5 jam. Jadi 80 km darabkan dengan 5 jam. Jadi kamu akan dapat nilai dalam 400 km. Itu sahaja. Boleh? Okey, jadi itu sahaja perkongsian saja untuk hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekiranya tidak faham, kamu boleh ulang balik video ini daripada mula. Dan sekiranya masih lagi tak faham, kamu boleh tinggalkan di ruangan komen untuk saya menjawab, menolong bagi pihak kamu. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Selamat belajar. Bye.